Baik, kita boleh mulakan surah At-Taubah mulai daripada ayat 111. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, telah membeli ia, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, anfusahum, akan diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna, dengan bahawasanya, lahum, bagi mereka, al-jannah, syurga, yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilillah, pada jalan Allah, fayaqtuluna, lalu mereka membunuh, wa yuqtaluna, dan mereka dibunuh. Atau kedudukan ma'ruf dengan majhul, ya. Yaqtuluna ma'ruf, yuqtaluna majhul, mereka dibunuh. Wa'dan, janji, atau kita tambah sebagai janji, ya. Alaihi, atasnya, haqqan, benar, fit Taurat, dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Quran, dan Quran, waman aufa, dan siapakah yang lebih sempurna, bi'ahdi, dengan janjinya, minallah, daripada Allah. Fastabshiru, maka bergembiralah olehmu, bibai'ikum, dengan jualan kamu, allazi, yang baya'tum, telah kamu jual belikan, bi, dengannya, wazalika, dan itu, huwa, dia, al-fawzul azim, kejayaan yang amat besar. Baik, saya mas mula. Ya, bila kita
baca ayat ni. Walaupun ia satu ayat panjang, tetapi ia adalah satu ayat yang lengkap. Maknanya kalau kita bawa dalam surah solat, kita baca sampai habislah satu ayat ni, ada memadai. Ia jadi satu bacaan surah lepas daripada Fatihah. Maknanya lengkap, dia tidak tergantung. Kita boleh baca sebab cerita dia lengkap. Di sini kalau kita dapat hafalkan dan kita jadikan sebagai bacaan surah dalam solat, dan kita dapat pahami ayat ini, ia ada satu kesan, kesan yang mendalam dalam diri kita. Apa sebabnya? Perhatikan ayat ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli ia daripada orang beriman akan diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Sebenarnya seorang mukmin ini Allah sudah beli dengan dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah menjadi seorang mukmin. Artinya diri dia dan harta yang ada pada dia, semua itu adalah dah dibeli oleh Allah Ta'ala. Dan Allah sudah janjikan bi anna lahumul jannah, dengan bahawasanya bagi mereka syurga. Janji Allah. Allah dah beli diri orang mukmin itu, baik dirinya dan hartanya, dengan balasan jannah, yakni syurga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang pada jalan Allah. Fayaktuluna wa yuqtalun. Lalu mereka membunuh dan mereka dibunuh. Maknanya perjalanan orang mukmin tadi semuanya adalah fi sabilillah, iaitu pada jalan Allah. Apa yang dilakukan semata-mata ialah kerana Allah. Contohnya, mereka berperang bukan kerana kebangsaan, bukan kerana asabiah, nak mempertahankan kaum, bangsa, bukan. Tapi berperang tadi semua kerana Allah. Kehidupannya juga mereka mencari makanan yang halal, itu semuanya adalah kerana Allah. Sebab Allah sudah membeli diri orang mukmin itu dan hartanya dengan balasan surga. Jadi orang mukmin tadi memelihara dirinya daripada memakan makanan yang haram. Kalau pergi pun pergi kerana Allah, bukan kerana tempat-tempat yang dimurkai Allah, iaitu tempat-tempat maksiat. Berperang pun adalah berperang kerana Allah, demi agama Allah Ta'ala. Ini semua wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Quran. Janji atasnya benar dalam Taurat dan Injil dan Quran. Bukan sahaja Quran saja Janji ini Allah beli orang mukmin ini dan hartanya dengan balasan surga ini. Janji ini sudah tersebut kebenarannya dalam Taurat, dalam Injil, dan sekarang disambung dengan Al-Quran, dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah lebih sempurna dengan janjinya daripada Allah? Awfa adalah isim tafdil. Dan siapakah lebih sempurna dengan janji daripada Allah? Jawablah sendiri.
sudah tentu tidak ada manusia yang menepati janjinya melainkan Allah Ta'ala. Allah menepati, Allah menyempurnakan janjinya. Fastabshiru, maka bergembiralah olehmu, bibai'ikum, dengan jualan kamu, allazi baya'tum bih, yang telah kamu jual belikan bihi dengannya. Ini kena faham ni. Maknanya Allah sedia membeli. Kita nak jualkan tak diri kita, Allah sedia beli. Jadi kalau kita sedia menjualkan diri kita untuk Allah, maka bergembiralah dengan jualan itu. Allah sedia membeli. Sebab Allah menjanji. Allah sudah menjanjikan. Orang mukmin itu Allah beli diri mereka dan harta mereka dengan balasan atau ditempatkan di jannah, di syurga. Adakah kamu nak jualkan diri kamu? Jawapan kita ialah kita jualkan diri kita. Dan kita mengaku yang kita barang apa kita adalah hamba yang telah dibeli oleh Allah Ta'ala. Itulah janji yang Allah akan berikan kepada mereka yang telah menjualkan diri untuk Allah. Maka balasannya ialah jannah. Wazalika huwal fawzul azim, dan itu dia kejayaan yang amat besar. Ini satu ayat. Satu ayat yang kita, bila kita hayati, amati kandungannya, ia akan memberi kesan kepada diri kita. Baru ingat yang kita ini adalah hamba Allah. Dan Allah telah membeli diri kita. Mau tak kita jualkan? Itu soalan. Mau tak kita jualkan diri kita kepada Allah? Tak rugi. Kita jualkan diri kita kepada Allah. Atau istilahnya kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Allah sudah janji. Allah akan memberikan syurga atau jannah buatnya. Ini bukan main-main. Bukan ada dalam Quran saja, tapi kitab-kitab terdahulu pun tersebut. Iaitu kitab Taurat dan Injil. Okey, kita sambung lagi ayat yang ke-112. Ayat 112 At-taibuna, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Al-abiduna, orang-orang yang beribadat. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji. As-saihuna, orang-orang yang mengembara. Bracket, berpuasa. Ar-raki'una, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wan nahuna, dan orang-orang yang melarang. Anil mungkar, dari kemungkaran.
wal hafizuna, dan orang-orang yang memelihara, li hududillah, bagi batas-batas Allah. Wa basyiri, dan gembirakanlah oleh engkau al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Baik, saya mas mula ya. At-taibuna, orang-orang yang bertaubat. Taubat di sini asal mulanya ialah taubat daripada syirik. Kalau dia seorang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, taubatlah daripada syirik. Yang kedua, kalau dia seorang yang bersifat munafik, berpura-pura dalam iman, taubatlah daripada sifat munafik. Jadi at-taibuna adalah orang-orang yang bertaubat, terutama kepada orang yang syirik, taubat daripada syirik, dan yang kedua taubat daripada sifat munafik. Sebab keduanya tidak akan memberi kejayaan di akhirat. Al-abiduna, orang-orang yang beribadat. Maksudnya ialah orang-orang yang mengikhlaskan diri, mengibadati Allah kerana Allah. Ya, kadang orang beribadat tapi ia riak, kerana itu, kerana ini. Ya, risau kita. Ya. Bila kita melakukan ibadat, perasaan riak ni sentiasa mengganggu, sehingga kadang kita punya ibadat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Puncanya itulah kerana hati kita ni riak, nak menunjuk-nunjuk. Sebab itu kadang hal-hal ibadat ni nak jaga keikhlasan ni bukan senang. Syaitan ni kalau boleh, setiap kali kita nak melakukan sesuatu ibadat, dia akan mengganggu untuk membatalkan kita punya ibadat. Terutama ialah riak. Berat sekali. Kalau seandainya ini panduan kalau seandainya ada perasaan-perasaan yang demikian, yaitu perasaan riak, jangan buat dulu, istighfar dulu. Astagfirullah, istighfar dulu, sehingga terasa kita punya hati itu benar-benar ikhlas kerana Allah. Kalau ada gangguan-gangguan macam itulah, kita batalkan dengan istighfar. Banyakkan istighfar, jangan lakukan. Jadi supaya kita punya ibadat lillah, kerana Allah. Tapi yang selalu terkesan bila kita nak melakukan ibadat haji, ibadat haji, ataupun ibadat umrah, terkadang di situ banyak kita telah melakukan riak.
Jadi ya, tu berhati-hatilah daripada awal mula, ya, kadang sampai akhir, ya, kita ya banyak dipengaruhi oleh ya riak. Jadi kita takut belanja yang begitu besar yang tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala, atau yang kita nampak. Itu terutama ibadat haji, ibadat umrah, ya. Banyak kita telah membatalkan ibadat itu dengan riak, ya. Itu berhati-hatilah, ya. Kita nama ikhlasan mukhlisina lahuddin, nama ikhlaskan agama kerana Allah ni, ya, bukan senang, ya. Apalagi kalau ya tak dipanggil dengan gelaran-gelaran, ya, haji atau hajah, kita pun marah. Itu ya nak menunjukkan syaitan ya memang dapat menguasai kita supaya kita riak dalam ibadat kita. Itulah yang nampak, ya. Baik, yang sambungnya hamiduna, orang-orang yang memuji Allah ni dalam segenap hal, ya, ala kulli hal, ya, mana dalam segenap hal kita selalu mengucapkan alhamdulillah, ya, banyak kita telah mengucapkan perkataan alhamdulillah. Itu ala kulli hal maknanya, ya, kita memuji. Wasaihuna ni, ya, ada dua penafsiran. Satu penafsiran dengan makna saimuna. Ya, saimuna ni makna orang yang berpuasa, ya. Saihuna, orang yang berpuasa. Dan ada yang ya meletakkan makna dengan makna orang-orang yang mengembara, ya. Mengembara ni mengembara kerana Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengembara kerana Allah Ta'ala, ya. Orang-orang dulu ya banyak yang dikatakan sebagai pengembara-pengembara, ya, kerana Allah Ta'ala. Dan kita juga dapat Islam daripada pengembara-pengembara juga, ya. Tapi kalau seandainya dikatakan sebagai saihuna saimuna, ya, itu tidak ada salahnya, sebab tafsiran pun ada, ya. Ibnu Abbas pun menerangkan saimuna, ya, maknanya orang-orang yang orang-orang yang berpuasa. Ya, berpuasa ni ya kerana Allah Ta'ala. Ar-raki'una, as-sajiduna ni dua-dua ini bermaksud ya musallun, iaitu orang-orang yang solat. Rukuk sujud ni ya adalah yang dimaksudkan ialah solat, ya. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang menyuruh dengan kebaikan, ya. Maknanya ya, selalu nasihat perkataannya ya mengajak kepada yang baik, ya. Seandainya orang itu ya berlaku menyeleweng, melencong, maka kita yang meluruskannya. Itu mana amiruna bil ma'ruf, terutama mengajak kepada hal-hal yang berkaitan takutkan kepada Allah. Wan nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang melarang dari kemungkaran. Kemungkaran ini mana-mana yang ya dilarang oleh agama, itu dikatakan perkataan mungkar. Ya, kalau dia setakat adat, ya, bukan menyalahi agama, tapi hanya adat sahaja, ya, maknanya kita tak salah. Yang salah itu ialah ya kita menyalahi agama, ya. Adatnya contohnya orang yang kematian suami, idahnya 4 bulan, ya, contohnya 4 bulan 10 hari macam tu, ya, 4 bulan 10 hari dia pun ya, habis iddah. Kemudian lepas daripada 4 bulan itu ya, dia berkahwin, ya, maka itu dalam segi adat, ya, orang akan mengata, ya, kubur suami masih merah lagi,
si Fulan tu dah kahwin. Jadi adatnya macam tu. Tapi yang melakukan ini dia tidak menyalahi syarat. Itu tak ada salah. Ya. So, itu mungkar ini yang bertentangan dengan syarat, bukan adat. Kerana orang tak faham. Wal hafizuna li hududillah. Dan orang-orang yang memelihara bagi batas-batas Allah. Batas-batas ni hukum ya. Maksud batas-batas tu ialah hukum. Jadi orang yang memelihara dia hukum-hukum ya, dan beramal dengannya. Ya. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang beriman. Bergembiralah ya, dengan gembirakanlah oleh engkau ni Nabi maksudnya. Wahai Muhammad, ya, gembirakanlah orang yang beriman dengan jannah, syurga yang Allah janjikan. Itu maksudnya. Baik, 113. Makana, tiada adalah ia. Tiada adalah ia. Lin Nabi, bagi Nabi. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Bahawa yastaghfiru, mereka mintakan ampun. Lil musyrikina, bagi orang-orang musyrikin. Walau, dan jikalau, kanu, adalah mereka, ulil kurba, orang-orang yang mempunyai kurba, kerabat. Min, daripada. Ba'dima ni sebenarnya satu makna yang kita cantumkan ya. Ba'dima, sesudah sahaja. Ma tu sahaja. Jadi ba'di, sesudah ma sahaja ya. Jadi sesudah sahaja. Tabayyana, telah terang ia. Lahum, bagi mereka. Annahum, bahawasanya mereka. Ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka jahim. Biasa masuk mula ya. Maka li nabiyyin walladzina amanu. Li nabiyyi walladzina amanu. Tiada adalah ia bagi nabi dan orang-orang yang telah beriman mereka. An yastaghfiru, bahawa mereka mintakan ampun. Lil musyrikina, bagi orang-orang musyrikin. Ya, ini kena letak nota. Ya, dalil menerangkan kita tidak boleh memintakan ampun untuk orang musyrikin. Ya. Ini dalilnya. Nabi dilarang. Ya. Orang mukmin juga dilarang mintakan ampun untuk orang musyrikin. Walau kanu ulil kurba, dan jikalau adalah mereka orang-orang mempunyai kerabat, walaupun dia hubungan keluarga. Ya. Jadi ya, kita tidak boleh doakan minta ampun buat mereka. Biasanya kalau
si anak ni masuk Islam, orang tuanya masih musyrikin. Ya, macam anak ni, dia tidak boleh mendoakan, ya Allah ampunkanlah kedua ibu bapaku, sebagaimana engkau telah mengasihi aku waktu kecil. Ya, si anak ni, dia tidak boleh berdoa dengan Rabbighfirli wali walidayya. Ya. Dia tidak boleh mendoakan orang tuanya, sebab orang tuanya musyrikin. Ya. Tapi boleh berdoa, ya Allah engkau bagilah hidayah kedua orang tuaku. Ya, bagilah dia hidayah kepada orang tuaku untuk masuk Islam. Contohnya. Itu tidak salah. Tapi jangan doakan minta ampun, ya Allah engkau ampunkanlah mak bapak aku, ya Allah engkau ampunkanlah si fulan. Si fulan tu musyrikin lagi. Ya. Ini nak tahu hukum. Kita kena tahu hukum bahawa ini tidak boleh kita doakan minta ampun. Ya, untuk orang-orang musyrikin yang walaupun mereka itu ada tali kekerabatan dengan kita. Ya. Ini dalilnya. Min ba'di ma tabayyana lahum, daripada sesudah saja telah terang ia bagi mereka annahum ashabul jahim, bahawa mereka adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Memang dah terang mereka adalah ahli neraka sebab mereka sekutukan Allah. Itu ya, kita boleh letakkan ya, terang-terang dia adalah penghuni neraka. Ya, dia dah nyata penghuni neraka macam mana? Pertama ialah dia menentang. Dia menentang akidah tauhid. Maknanya dia tidak percayakan keesaan Allah. Itu dah terang-terang dia akan jadi penghuni neraka jahim. Kalau dah nyata memang menentang Islam, menentang ya ajaran Allah dan Rasulnya, itu dah nyata lah tu. Janganlah didoakan. Doakan minta ampun buat mereka. Ini dalilnya yang jelas ya. Baik ya, saya nak buat saya makan dulu pelajaran sorof kita. Dah buat saya makan. Dah terima kan? Itu. Boleh buka mic ya, kita bab humasi. Ya? Sudasi ya. Dah sudasi. Okey. Baik. Sudasi ya adalah diistilahkan sebagai fi'il yang mempunyai 6 huruf, dan asal dia ya daripada 3 huruf ataupun daripada 4 huruf ya. Jadi yang terbit ya, ini nak tahu yang terbit perkataan ialah ya 3 huruf, dan juga ada terbit 4 huruf. 5 huruf tak ada terbit ya. Yang terbit ya yang banyak sekali ialah 3 huruf. Dan ada juga ya fi'il yang memang terbitnya tidak ada 3 huruf, dia terbitnya 4 huruf. Ya. Contoh saya bagi tahu, zalzala contohnya. Zalzala dia bukan daripada 3 huruf. Kalau buang satu, dia tak jadi zailam. Cuba buang satu. Tak boleh. Sebab itu huruf asal sebenarnya. Zailam, zalzala. Majhulnya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Contoh ya. Damdama, padam dama alaihim, damdama. Biasa bau huruf ni macam dua perkataan yang sama tau. Dalmim, damdama. Ya. Macam zalzala. Macam tu. Itu memang terbitnya 4 huruf ya. Tapi tak banyak ya. Yang banyak ialah terbit 3 huruf. Okey, kita tengok sekarang ni 6 huruf macam mana? Alif, sin, ta, ghin, fara, istaghfara. Huruf asalnya ghin, fara, penambahan alif, sin, ta. Kena ingat bila penambahan alif, sin, ta kebanyakan makna minta. Kebanyakannya makna ada perkataan minta alif, sin, ta tu ya. Okey, saya sebutkan dulu. Istaghfara mudhari'nya yastaghfiru.
Masdarnya istighfaron. Amar istaghfir. Nahi la tastaghfir. Isim fa'il mustaghfirun. Isim maf'ul mustaghfarun. Ini wazan satu. Dia ada 4 wazan. Ya, wazan satu. Okey, kita buat misal bawah yang saya bagi dulu. Misal bawah istansoro. Istansoro sama dengan istaghfaroh wazan dia. Cuba buat istansoro, mudhari'nya apa? Yastansiru. Masdarnya? Tan ketin. Istinsoron. Dengan ikut istighfaron. Ya, istinsoron. Amarnya? Istansir. Nahi? La tastansir. Isim fa'il. Mustaghfirun. Isim maf'ul. Mustansorun. Wah, lulus. Mumtaz. Nombor 2, ijlawaza. Wazan dia ijlawaza. Mudhari'nya yajlawizu. Ni 6 huruf, alif jim lam waw waw zal. Yajlawizu. Masdarnya ijliwazan. Ada waw tu, liwazan. Amarnya ijlawis. Nahi la tajlawis. Isim fa'il mujlawizun. Isim maf'ul mujlawazun. Contoh di bawah dibagi. I'lawato. I'lawato mudhari'nya apa? Ya'lawitu. Ya'lawitu. Masdarnya i'liwaton. I'liwaton. Ya. Itu masdar dia. Amarnya i'lawit. Nahi la ta'lawit. Isim fa'il mu'lawitun. Isim maf'ul mu'lawatun. Ya, okey. Mumtaz. Ya. Ini wazan 2 ya. Wazan 3 bentuknya alif, ha, dal, wa, dal, ba. Ya. Agak-agaklah kalau penambahan dia apa yang jadikan 6 dia? Di sini dia bukan berasal daripada 3 ya. Dia tak berasal daripada 3. Memang kalau kita ambil ambil alif, kita buang alif, buang waw. Okey. Buang dal, dal tak termasuk penambahan. Jadi kalau kita buang dal dah menghilangkan jadi ha dal ba. Jadi dal satu lagi apa lagi? Itu bukan penambahan, ya. Jadi kita itu asal dia. Jadi daudaba tu asal dia macam tu. Daudaba mudhari'nya yahdaudibu, masdarnya ihdidaban. Amarnya ihdaudib. Nahi la tahdaudib. Isim fa'il muhdaudibun. Isim maf'ul muhdaudabun. Okey, misal yang dibagi ialah perkataan daudoro. Ha alif dot ro. Tengok. Ha dot ro. Penambahan dia alif waw. Alif waw tu macam penambahan. Kalau kita ambil buang satu lagi dah tak boleh. Jadi tu asal macam tu. Daudoro, ya. Okey. Daudoro mudhari'nya apa? Yahdaudiru. Masdarnya ihdidoron. Ihdidoron. Amarnya
Daudir. Nahi la tahdaudir. Isim fa'il muhdaudirun. Isim maf'ul muhdaudorun. Okey. Satu lagi yang akhir sekali perkataan isfarro. Isfarro, wazan isfarro, alif sod fa alif ro ro. 2 kali ro. Okey, isfarro. 6 huruf. Isfarro hanya diidghamkan, diidgham, disabdukan ro tu ya. Baik, sekarang mudhari'nya yasfarru. Ada alif lagi. Yasfarru. Amarnya alif jadi ya. Isfiroron. Masdarnya isfiroron. Asalnya ada yasfarru, ada alif. Alifnya tu jadi ya. Isfiroron. Amar dia isfarro sama dengan madi. Nahi dia la tasfarro. Ya, tak ada yang mati sebab sabdu. Isim fa'il musfarrun. Isim fa'il musfarun, isim maf'ul pun musfar, sama. Ya, dalam wazan ini. Okey. Yang dibagi sekarang ialah perkataan ismarra. Ya, ismarra. Mudhari'nya apa? Yasmarru. Masdarnya ismiroron. Amar ismarra. Nahi la tasmarra. Isim fa'il musmarrun. Marrun. Isim maf'ulnya sama. Musmarrun. Yang atas ni ada dibagi makna ya. Istighfar tu maknanya minta ampun. Minta ampun. Kalau madi, telah minta ampun ia. Kalau mudhari', ia minta ampun. Kalau masdar, permintaan ampun. Kalau amar, minta ampunlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau mintakan ampun. Jangan engkau mintakan ampun. Isim fa'il, yang minta ampun. Isim maf'ul. Pernah tak kita terfikir, selalu kita sebut perkataan astaghfirullah. Kita gunakan fi'il apa tu? Astaghfiru, fi'il apa? Fi'il apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mudhari'. Cuba tengok. Tengok mudhari'. Yastaghfiru. Ini ya. Kalau aku, astaghfiru. Dia sambung dengan Allah. Astaghfirullah. Jadi kita guna mudhari'. Aku minta ampun kepada Allah. Ya, astaghfirullah. Ya. Sebab itu terjemahan dia ada minta. Tapi yang minta ni hanya nombor 1 ya. Wazan 1. Wazan 2, 3, 4 tak ada minta lagi. Yang minta ni wazan 1. Ya. Wazan 2, ijlaw waza. Tengok bawah ada makna dia. Ijlaw waza. Apa maknanya ijlaw waza? Lalu dengan cepat. Dalam wazan yang saya bagi tu, tu ada makna yang sebelah bawah tu. Untuk nombor 2. Ijlaw waza. Nampak tak? Kalau ada lagi lah. Ya. Ijlaw waza maknanya lalu dengan cepat. Kalau madi apa?
telah lalu dengan cepat ia. Kalau mudhari', ia lalu dengan cepat. Kalau masdar, laluan dengan cepat. Laluan dengan cepat. Kalau amar, tambah oleh engkau. Lalulah dengan cepat oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau lalu dengan cepat. Kalau kita tahu kaedah tu macam itulah cara beri makna. Kalau isim fa'il, letak yang. Yang lalu dengan cepat. Kalau isim maf'ul, yang dilalui dengan cepat. Kan? Macam itulah cara meletak makna. Nombor 3, ihdau-daba tu ada makna ya. Ada makna bawah juga dibagi, iaitu jadi bongkok. Makna dalam kamus jadi bongkok. Bongkok. Jadi bongkok. Ada terjemahan bawah. Ada terjemahan bawah tu. Ya, saya ada letak makna dia. Daudaba jadi bongkok. Kalau madi, telah jadi bongkok ia. Kalau mudhari', ia jadi bongkok. Kalau masdar, jadi kebongkokan. Jadi bongkok pun boleh lah tu dah masdar tu, tak ada penambahan apa-apa. Kalau amar, jadi bongkoklah oleh engkau. Kalau nahi, jangan kau jadi bongkok isim fa'il. Yang jadi bongkok isim maf'ul. Yang dijadikan bongkok. Baik, ya, perkataan nombor 2 ni, nombor 3 ni, wazan 3 ni, banyaknya makna dia jadi. Contohnya, yang kita buat latihan tadi, daudara, jadi hijau. Ya, dia nombor 3 ni, wazan 3 ni, banyak maknanya dengan penambahan jadi. Yang nombor 4 pula, ya, isfara ni lebih kepada makna mubalaghah. Maknanya. Contohnya isfara ada makna bawah ya. Tambah lebih kuning. Tambah lebih kuning. Isfara madinya apa? Telah tambah lebih kuning ia. Kalau mudhari', ia tambah lebih kuning. Kalau masdar, itu amar. Kalau lain, bahasa lain, mungkin ada yang sedap sikit. Tambah lebih. Lebihnya buang. Tambah lebih kekuningan. Kekuningan. Macam tu cantik sikit lah. Ya. Kalau amar, tambah lebih kuning lah oleh engkau. Nahi, jangan tinggal engkau ya, jangan engkau tambah lebih kuning. Isim fa'il, yang tambah lebih kuning. Isim maf'ul, yang ditambah lebih kuning. Sebab itu dalam misal-misal tadi, dalam contoh-contoh tadi, tengok makna dia yang istansara yang kita buat latihan tu. Perkataan istansara ada minta. Minta pertolongan. Alif cinta tu kebanyakan makna tambah minta ya. Kemudian i'lawata bergantung di bahu. Ni yang wazan 2 ni dia tidak tetap sangat dia punya makna. Dia bergantung pada makna yang asal lah. Nombor 3, ihdaudara, tu makna telah jadi hijau. Jadi hijau. Jadi nombor 3 tu ada penambahan jadi, kebanyakannya jadi. Nombor 4, ismara dengan makna tambah lebih hitam manis. Ya. Tambah lebih hitam manis. Jadi dalam nombor 4 ni
penambahan dia yang ketara sangat, makna dia tambah lebih. Ya. Asalnya hitam manis saja. Jadi dalam wazan ini dia dah jadi tambah lebih hitam manis. Ya, jadi satu lagi untuk akan datang saya akan bagi latihan lagi untuk sudasi. Sudasi ya. Saya akan bagi. Tapi hanya tambah majhul ya. Madhi majhul dan mudhari majhul. Jadikan 9. Contohnya nak jadikan majhul sekarang ni yang ada kalau perkataan istansara tadi, kalau nak jadikan majhul depan dengan bawah sama juga. Ya. Ustun sira. Dia punya kaedah pertama depan bukan kedua depan, huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir bawah. Jadi kalau ada huruf lain lagi atau baris lain, bariskan depan. Kalau lebih daripada satu, bariskan depan. Jadi dua-dua baris depan lah. Ustun siro. Kalau ustun siro. Kalau lawato, luwito. Luwito. Balikkan bawah. Luwito. Kalau ihdaudoro, uhdudiro. Kalau ismarro, usmurro. Jadi ejaan dia apa? Mim waro ya. Alif sin mim waw. Alif jadi waw sebab baris depan sesuai dengan waw. Usmurro. Ejaannya alif sin mim waw ra. Sebab ada sabdu. Kalau kita nak asalkan usmuriro. Itu asal. Riro. Tapi dalam tulisan tak boleh usmuriro. Usmurro. Disabdukan macam tu. Okey, ini madhi ya, mudhari pula. Mudhari ya, tengok mudhari. Istansara mudhari'nya apa? Yastansiru. Kalau mudhari depan dengan atas, yustansoru. Si jadi so. Kemudian i'lawata, ya'lawitu mudhari'nya. Ya'lawitu, lawatu. Lawatu. Kalau ihdaudara, yahdaudiru. Doru. Naikkan atas. Yuhdaudoru. Ismarra, yasmarru. Yusmarru. Tak ada perubahan pada alif tu. Yusmarru. Okey, itu saja untuk penambahan madhi majhul dengan mudhari majhul ya. Dia punya latihan saya akan bagi pada dalam WhatsApp nanti insya-Allah. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pelajaran ini tadi ya, insya-Allah.